Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam keluarga Malaysia. Terima kasih diucapkan kerana setia dan juga kekal menonton kami di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Malam ini Bicara Naratif kembali menemui anda seperti kebiasaan pukul 9 malam di saluran yang disebutkan tadi. Koordinasi daripada pindaan Akta Kerja 1995 yang telah pun diusahakan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini kita akan bercakap dan juga memberikan gambaran serta seluruhan yang lebih mendalam berkenaan bagaimanakah pindaan Akta Kerja 1955 ini memberikan gambaran dan juga korelasi kepada kebajikan pekerja, khususnya pekerja di peringkat domestik dan juga tempatan. Sudah pasti kita melihat Akta Kerja 1955 ini pelindungannya itu mencakupi kepada pekerja-pekerja yang menerima gaji tidak melebihi RM2,000 sebulan dan juga semua pekerja manual tanpa had gaji jika seorang pekerja asing yang sah pegajian di negara ini juga dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Jadi bercakap lebih lanjut tentang perkara ini, saya Mak Bersati untuk memperkenalkan tetamu kita pada malam ini. Bersama dengan saya ialah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman yang juga merupakan dari Universiti Malaysia Kelantan dan juga merupakan fellow penyelidik Pusat Penyelidikan Sumber Manusia Kebangsaan HRC, dan bersama dengan kita juga tidak asing lagi Tuan Kamarul Bahrin Mansur, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Kamarul dan juga apa khabar Prof? Terima kasih bersama kami untuk kesekian kalinya dalam Bicara Naratif. Boleh kita mulakan dengan Prof terlebih dahulu. Dalam kita melihat kepada Akta Kerja 1955 ini, pemahaman asas dan juga GIS yang paling basic ataupun yang paling asas sekali kepada Akta Kerja 1955, apakah yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955 dan bagaimana ia memberikan gambaran kepada pelindungan kepada pekerja, Prof? Okey, terima kasih RTM berjumpa saya. Kalau kita lihat sekarang Akta 1955 ni dah kita gubal lebih dari 60 tahun lah sejak sebelum merdeka lagi jadi kita masih gunakan akta itu untuk pekerja-pekerja di swasta. Akta ni hanya apply ke swasta. Dan kali ini saya nampak ada perubahan drastik. Tapi kalau kita lihat latar belakang sejarah kan, dengan keadaan sekarang ini telah berubah lah. Zaman dulu tu masa awal kemerdekaan itu kita masih ingat tidak ada banyak isu yang dibentangkan di peringkat global dan juga nasional. Tapi beberapa tahun sekarang ni selepas COVID, pandemik dan sebagainya tu, dan juga trend globalization, ekonomi yang tidak sempadan, lepas tu keadaan landscape pekerjaan dah berubah dan menjadi, maka akta itu enacted waktu itu ialah untuk menjaga kebajikan pekerja. Maka pada hari ini kita nampak akta itu perlu disemak semula, walaupun beberapa tahun yang belakang ni banyak juga perubahan telah dibuat dalam akta itu. Cuma kali ini saya nampak banyak buat selepas pandemik ini, nampaknya landscape sumber manusia dan hubungan industri telah berubah. Sebab itu kita nampak dalam akta yang baru ni banyak perkara-perkara yang saya rasa sudah tiba masa lah kena ada perubahan seperti waktu bekerja, cuti bersalin, juga banyak lagi buruh paksa dan sebagainya itu. Dan terutama sekali pekerja sekarang ni macam saya rasa landscape dia bermula. Dulu tu majikan meletakkan polisi sumber manusia, sekarang pekerja pula kena berunding. Jadi saya rasa akta ini nampak mungkin dalam masa dekat ni mungkin majikan rasa rugi. Tetapi dalam masa panjang tu saya rasa akta ni boleh bantu. Sebab sekarang ni pekerja rasa something dia orang perlu dijagalah kebajikan tu. Bila nampak ini berlaku, mungkin ini boleh daya penarikan pekerja terutama golongan muda kan, dan juga golongan yang lebih middle class pun tak kisah, dan ada daya penarikan untuk masuk labour market. Sebab isu sekarang hari ini ialah pekerja tempatan macam tidak begitu masuk dalam labour market. Kita tengok holistik yang perubahan ini berlaku ni ialah walaupun nampak lebih pihak kepada pekerja, tapi long term, jangka masa panjang, saya rasa majikan boleh menarik pekerja-pekerja ni just stay dengan mereka. So kita lebih nampak talent management. Jadi of course lah, apa-apa saja yang perubahan berlaku, kita nampak ada kesan lah, memang kesan kepada majikan. Saya pun faham sebab majikan disambut baik oleh majikan. Ketika ini disambut baik oleh majikan. Kebanyakan majikan rasa macam bebankan lagi lah. Sebab baru kita umumkan gaji minimum 1,500. Of course dari segi pihak pekerja, satuan kerja, mereka rasa tiba masa untuk perubahan ini. Tapi dia akan memberi kesan juga kepada mikro dan juga SME lah. Kerana perubahan tu datang tiba-tiba, tapi bukan tiba-tiba lah, sudah ada perundingan lama. Saya rasa enactment ini bukan buat begitu saja. Dia sudah ada tripartite discussion di antara MTUC, saya ingat Encik Kamarul boleh jelaskan nanti, dengan MEF dan juga pihak-pihak NGO dan sebagainya. Sudah ada perbincangan bersiri, dan juga Kementerian Sumber Manusia sebagai inilah pihak ketiga untuk. Jadi saya rasa enactment ini bukan tiba-tiba datang begitu, tidak. Dia sudah memasuki fasa demi fasa yang mana akhirnya dia akan
akan dibentangkan di Parlimen. Jadi saya rasa bukan akta ini terus dari pekerja ke ataupun dari kerajaan, tapi cuma yang saya nampak memang dari kesan tu memang ada sebab kita macam dibebankan lah. Tapi long term, macam mana kekalkan pekerja tempatan? So mereka mengharapkan lagi-lagi pula pekerja yang belia-belia ni. Jadi saya rasa perubahan ini sedikit sebanyak boleh menarik. Dan ini pun saya nampak kalau kita pergi benchmark luar negara kan, negara-negara yang maju memang ada flexible hours, semua ni sudah ada. Tadi saya dah buat satu kajian tentang luar negara. Banyak negara seperti even Mexico jam bekerja 41 hari, Chile 35 jam seminggu kan. Dan juga banyak OECD negara ni banyak kepada 35 dan 40. Jadi nampak kita ikut trend. Walaupun kita yang satu lagi perubahan lah, yang 45 jam tu, nampak trend kita ke arah itulah sudah jadi negara maju. Jadi kita lihat holistik, jangka panjang, jangka pendek. Memang jangka panjang kita boleh kekalkan talent kita. Dan kita juga mengurangkan pekerja-pekerja luar negara datang ke Malaysia. I never say asing, pekerja luar datang sini sebab kita berjumpa pendatang, tapi certain sektor perlukan. Memang banyak negara dunia pun macam Korea ke Australia, semua negara perlu pekerja luar negara datang bekerja. Memang Singapura, Malaysian workers kan situ. Tetapi janganlah dikongkong oleh semua sektor seperti supermarket ke hotel ke, itu kena tarik pekerja ini. Jadi dengan ada undang-undang yang saya nampak bawah ni mungkin boleh kekalkan pekerja tempatan masuk ke arena labour market. Bukan saja disebutkan dia berkolerasi dengan amalan oleh negara-negara luar, tetapi juga selaras dengan inisiatif dan juga aspirasi di bawah ILO juga. Pengurangan waktu jam bekerja daripada 48 jam kepada 45 jam ini menggambarkan keseriusan kerajaan dalam mengenai isu tempoh perkhidmatan dan juga bagaimana pelanjutan tempoh pekerjaan itu ataupun OT. Tuan Kamarul, bagaimana isu ini boleh digambarkan sebagai salah satu daripada usaha berterusan untuk kita melihat kebajikan pekerja dipelihara dan bagaimana modus operandi untuk menjalankan perkara pengurangan kepada 45 jam ini? Terima kasih kepada RTM kerana menjemput MTUC. Pertamanya adalah pindaan ini adalah satu pindaan yang agak besar dan saya rasa ini adalah pindaan yang ditunggu-tunggu oleh pekerja. Walaupun pindaan ini adalah bukan orang kata adalah komplit, lengkap, tapi sekurang-kurangnya pindaan itu telah dibuat untuk keadaan semasa. Jadi pindaan ini akan dikuatkuasakan pada 1 September 2022 dan perkara ini adalah perkara yang amat besar kepada golongan pekerja. Kita rasa pindaan ini telah berbincang pada 2017 lagi. Pindaan ini telah dibincangkan bagaimana dan sebagainya. Dan sehinggalah pada diwakilkan pada 10 Mei 2022. Saya lebih kepada macam mana pindaan ini akan bermanfaat kepada pekerja sebenarnya. Kerana apa yang kita dapat maklumat dengan kekuatan pegawai pegawai Jabatan Tenaga Kerja dengan 500 orang untuk menguatkuasakan akta yang baru ini, saya rasa kekuatan mereka tidak mencukupi. Pindaan ini besar sebenarnya. Sebelum ini akta ini tidak hanya kepada pekerja-pekerja yang bergaji 200 ke bawah. Selepas ini akta ini dibuka kepada semua pekerja. Bayangkan, semua pekerja akan datang kepada JTK. Itu satu isu. Isu kedua adalah dengan kekuatan yang ada yang sedikit kepada Jabatan Tenaga Kerja, pegawai-pegawainya untuk menguatkuasakan banyak undang-undang. Dengan akta kerja, akta gaji minima, dengan akta standard perumahan. So, apa yang dalam akta ini adalah baik. Tapi saya risau sebenarnya. Adakah Jabatan Tenaga Kerja boleh menguatkuasakan akta ini dengan baik? Pasal kalau akta ada tapi bila sampai kepada implementation, pelaksanaan, ada syarikat yang tak laksanakan dan Jabatan Tenaga Kerja tak ada kekuatan itu untuk buat penguatkuasaan, jadi akta ini tak akan berguna nanti. Jadi saya tekankan dan lebih baik kerajaan
melihat perkara ini dan letaklah pegawai-pegawai, tambahlah pegawai-pegawai dekat Jabatan Tenaga Kerja untuk membuatkan akta ini berguna kepada pekerja-pekerja. Ya. Dan Dr. Kamarul, apa mungkin kesan ataupun akibat kepada majikan yang tidak ingin comply ataupun tidak ingin patuh kepada pengurangan waktu bekerja ini? Apakah ada tindakan yang akan dikenakan ataupun pekerja boleh mengambil tindakan sendiri kepada majikan tersebut? Kalau kira dalam akta ini sebenarnya jabatan boleh ambil tindakan sehingga memberi denda. Denda dinaikkan sebenarnya daripada 10,000 kepada 50,000 dalam akta ini. Tapi seperti mana saya beritahu, mana-mana akta pun kalau tak ada penguatkuasa, kalau tak ada jabatan untuk buat inspection. Okey. Jadi perkara itu tak ke mana. Sekarang ni perkara asas yang saya rasa berada di sekeliling pekerja-pekerja sekarang ini adalah tiada pegawai-pegawai yang datang ke syarikat-syarikat untuk buat inspection sebenarnya. Jadi perkara ini adalah perkara yang paling bermasalah sekarang ini. Kerana kalau ikut jadual, jika seorang pegawai Jabatan Tenaga Kerja pergi buat rutin buat inspection, dia mengambil masa lebih kurang 10 tahun baru dia akan dapat balik kepada company yang asal itu. Bayangkan untuk satu pusingan 10 tahun. Jadi perkara-perkara inilah yang terjadi sekarang ini di mana di syarikat-syarikat pembersihan, syarikat-syarikat pengawal keselamatan yang masih lagi tidak membayar gaji minima contohnya, ataupun sekarang ini tidak mengikut akta yang ada. Contoh akta yang ada mengatakan bahawa setiap pekerja hendaklah diberi salinan slip gaji. Tapi ada pekerja-pekerja yang tak dapat slip gaji. Okey. Jadi bila tak ada slip gaji, banyak masalah yang akan timbul. So sebab itulah saya kata tadi, penguatkuasaan perlu dilakukan dengan cara membuat inspection di mana-mana syarikat untuk menentukan bahawa akta kerja ini dipatuhi sepenuhnya. Okey. Berkenaan tentang isu kepada pekerja ataupun majikan pula, Persatuan Gabungan Perniagaan Malaysia juga turut menggesa kerajaan bagi menangguhkan pelaksanaan pindaan Akta Kerja 1955 atas dasar kepada melihatkan kepada pemulihan kepada majikan, dan ini juga bersangkutan dengan apakah pengurangan waktu jam bekerja itu akan memberi kesan kepada output sesebuah syarikat ataupun majikan itu sendiri. Jadi pada pandangan Prof, bagaimana ia boleh menjejaskan dan juga memberi kesan langsung kepada output capaian dan juga target bulanan ataupun tahunan sebuah syarikat? Actually, output dengan undang-undang tu berbeza. Okey. Undang-undang ini ialah tadi Encik Kamarul cakap tu, dia untuk melindungi pekerja. Okey. Itu asaslah undang-undang ini. Actually, undang-undang bukan mendenda ke seseorang tu. Kena faham betul-betul. Undang-undang ini diwujudkan adalah untuk melindungi seorang pekerja didiskriminasikan eksploitasi. So, bila time macam kata tadi kan, output tu, saya rasa tak ada masalah. Sebab apabila seorang pekerja tu sudah ada motivasi untuk bekerja kan. Dulu mungkin dia kerja 48 jam, sekarang dia kurang. Tapi majikan kena bagi penerangan sejelas-jelasnya kenapa ini berlaku perubahan ini. Itu tugas utama seorang sumber manusia dalam syarikat itu, memberi penjelasan. Jangan ada perubahan undang-undang tu tapi tidak ada penjelasan. Maka mereka tak tahu apa mereka kena buat. Jadi saya nampak sekarang ni tidak ada satu perbincangan dua hala di dalam syarikat. Jadi tak ada masalah dengan output. Sebab bila kita ada KPI, contohnya kita letakkan suatu target kerja tu, sepatutnya majikan yang bertanggungjawab dia kena berbincang dengan pekerja. Itu kita panggil human respect lah. Saya tanggap human resource, human respect. Jadi undang-undang ni hanya diletak, tadi Encik Kamarul cakap tadi, pelaksanaan itu. Jadi kalau hubungan kita sudah jadi baik, katakan hubungan majikan antara sudah jadi harmoni, tak ada masalah dengan undang-undang pelaksanaan. Jadi sekarang ni majikan ni harapan apa aspirasi dia? Jadi itu sebab saya kata sekarang saya nak nampak model baru sekarang ni. Bukan lagi majikan pekerja, sekarang pekerja majikan. Itu model baru sekarang. Maksudnya rundingan itu kena di awal katakan akta ni sudah 1 September. Kena bagi penerangan jelas kenapa akta itu dibuat dan apa kesan kepada
majikan dan pekerja. Jadi saya rasa output tu secara automatik kita boleh perbaiki. Apakah sempat untuk rundingan ataupun penerangan dilakukan dalam tempoh berbaki beberapa minggu atau beberapa hari saja lagi? Sebab arti pengumuman ini sudah buat beberapa minggu lalu kan, dah buat lama dah. Tapi itu tugas saya difahamkan. Saya juga ada beberapa rakan-rakan saya di syarikat sumber manusia, mereka sedang bertugas macam mana nak adjust balik undang-undang. Maksudnya bila ada undang-undang terpaksa kena ikut. Jadi kita jangan paksaan pula. Jangan kita letak denda tu sebagai dia, bukan macam tu. Kita pun kena faham majikan pun ada dia punya limitasi dia. Terutama mikro lah. Sebab kita punya syarikat ni 99% ni mikro dengan SME. Kita kena faham, dan banyak juga satuan sekerja yang tidak satuan sekerja. Yang ada 7% yang ada. Jadi yang lain tu tidak ada macam perlindungan. Jadi akta ini yang melindungi mereka. Itu sebab kalau kita lihat kita buat gaji minimum ni di bawah Majlis Perundingan Gaji Negara, sebab dia melindungi semua pekerja di Malaysia. Jadi di sini saya dapati saya selalu mengatakan kepada M2C dan juga MEF perlu duduk satu meja bincang. Of course always kita berbalah lah satu sama lain. Tapi kita ada satu titik permulaan di mana kita boleh selesaikan masalah itu. Prof banyak berfokuskan pada perlindungan pada pekerja. InsyaAllah kita akan lanjutkan perbincangan ini seketika nanti, dan kita akan berehat seketika sebelum kita kembali dalam Bicara Naratif. Ini adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan. Terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil. Sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan. Hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Seperti yang diputuskan dalam mesyuarat MPMMN, Kerajaan Persekutuan akan memberi subsidi dan kerajaan negeri pula akan menyediakan tanah, manakala pihak bank mempermudahkan pembiayaan bagi memastikan rumah PPR dan mampu milik dapat dijual atau dibeli dengan harga yang berpatutan. Luasan skop dan kelayakan mahasiswa dan pelajar-pelajar untuk membuat permohonan bagi program peranti siswa. Pelajar-pelajar mengikuti program asasi di IPTA, Kementerian Pengajian Tinggi, program-program pelajar-pelajar yang mengikuti program matrikulasi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, pelajar-pelajar semester 1 dan 2 sekolah-sekolah menengah
Kalau dulu dirujuk sebagai pelajar tingkatan 6, Kementerian Pelajaran Malaysia juga mulai hari ini, pelajar-pelajar diploma vocational Malaysia di kolej-kolej vocational yang menjalankan program diploma. Dan permohonan ini dibuka sehingga 30 hari bulan September bagi mereka yang belum membuat permohonan. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling. Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Ya, kita besok kembali dalam bicara naratif. Sudah pastinya gambaran dan juga seluruhan ini berkolerasi daripada pindahan Akta Kerja 1955. Kita mengharapkan dan juga menggambarkan agar isu ini boleh diperluaskan kepada cakupan yang lebih meluas kepada hak-hak dan juga perlindungan pekerja. Tuan Kamarul, difahamkan bahawasanya Akta Kerja ini tidak diguna pakai untuk di Sabah dan Sarawak, hanya diguna pakai di penguatkuasaan di kawasan Semenanjung. Cuma yang menjadi isunya adalah apabila berlaku pindahan ini, kita melihat ada beberapa potensi untuk isu-isu yang lebih luas dibesarkan cakupannya, seperti maternity leave, paternity leave dan juga cakupan ataupun definisi mereka yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Jadi apakah perubahan-perubahan ini yang diperlukan supaya kita melihat Akta Kerja ini menjadi yang lebih menyeluruh dan komprehensif? Untuk Akta Kerja ini sebenarnya hanya kepada Semenanjung Malaysia saja. Okey. Jadi di Sabah dan Sarawak mereka menggunakan ordinan buruh Sabah dan ordinan buruh Sarawak. Sehingga sekarang dua-dua ordinan ini belum dikemaskinikan, belum dipinda lagi dan mereka masih lagi menggunakan ordinan yang lama. Saya berharapkan kerajaan akan meminda ordinan buruh Sabah dan Sarawak ini seperti mana yang ada di Semenanjung, iaitu Akta Kerja. Ini untuk menunjukkan bahawa kesemerataan itu berlaku. Dan pekerja-pekerja di Sabah dan Sarawak kita tidak perlu pinggirkan kerana mereka juga adalah pekerja dan mereka juga adalah menyumbang kepada pembangunan negara. So saya berharapkan kerajaan mengambil Akta Kerja ini sebagai asas untuk diperluaskan di Sabah dan Sarawak. Dan saya harap perkara ini kerajaan negeri di Sabah Sarawak bersetuju dan pindahan ini hendaklah dibuat secepat mungkin. Pasal saya risau bila pindahan ini lambat dibuat, jadi ada dua gap yang jauh. Contoh maternity leave. Sekarang ni kalau bermula pada 1 bulan 9, kita akan dapat 98 hari cuti bersalin. Sebelum ini adalah 60 hari. Jauh gap itu. Dan juga cuti paternity leave. Sekarang ini kita selepas 1 bulan 9 kita akan dapat 7 hari. Sebelum ini tak ada. So isu-isu macam inilah saya harap kerajaan dapat melihat untuk kebaikan negara kita. Berkenaan dengan perkara-perkara yang melibatkan contohnya waktu kerja itu dikurangkan pada 45 jam seminggu. Sebenarnya untuk makluman Tuan Moderator, MTUC memohon 40 jam seminggu. Wow, 5 jam sehari waktu bekerja. Dan itu adalah dalam konvensyen ILO yang telah ditetapkan. Tapi MTUC pandangan bahawa bila mana pindahan ini dibuat daripada 40 jam, 48 kepada 45 jam, itu adalah satu anjakan juga. Dan kita rasa itu adalah satu permulaan. Kita menerima anjakan tersebut daripada 48 kepada 45 dan itu adalah permulaan yang baik dan kita harap kerajaan mungkin akan datang berfikiran untuk mengurangkan kadar waktu kerja seminggu itu. Dan
kita tahu bahawa ada urutan-urutan daripada syarikat-syarikat yang mengatakan bahawa pindaan waktu kerja itu akan mengurangkan produktiviti. Ya. Saya rasa istilah mengurangkan produktiviti itu bergantung pada syarikat itu sendiri. Produktiviti itu banyak juga bergantung kepada mesin, sama ada otomotif, sama ada dia automatik atau tidak, dan sama ada mesin-mesin yang digunakan itu adalah old model. Itu mempengaruhi produktiviti. Jadi selain daripada produktiviti, apakah kos operasi dan juga jualan sesuatu produk yang dihasilkan oleh syarikat ataupun perniagaan itu juga akan turut terjejas disebabkan isu pengurangan waktu bekerja ini, Tuan? Kalau daripada majikan, dah tentu dia ada kesan kepada perniagaan mereka, kerana bila mana 48 turun pada 45 dan pekerja-pekerja perlu OT, waktu OT itu akan bertambah. Dibayar? Dibayar. 3 jam itu syarikat bayar, dan itu telah boleh memberi kesan kepada syarikat. Tapi pandangan MTUC adalah oleh kerana negara kita sedang menuju kepada negara maju. Istilah bila mana seorang pekerja itu mengurangkan kerja, dia sebenarnya adalah lebih baik. Dan itu adalah negara maju punya tafsiran, mesti kurangkan waktu kerja untuk mendapatkan pendapatan yang sewajarnya. Bukannya menambahkan waktu kerja dan seorang itu, negara itu boleh dikatakan negara maju. Jadi kita ke arah negara maju. Oleh sebab itulah waktu kerja itu perlu dikurangkan, seperti mana kata Prof tadi. Banyak negara-negara yang memang waktu kerja mereka dikurangkan daripada berkurang daripada 48 jam. So saya harap syarikat-syarikat menerima kaedah ini dan menerima perubahan ini untuk kebaikan bersama. Dan saya yakin pekerja-pekerja di Malaysia ini memberi komitmen yang sepenuhnya, dan mana-mana pekerja pun tidak mahu syarikat mereka ada masalah. Dan kita bagi pengakuan di sini bahawa pekerja-pekerja akan memberi komitmen kepada syarikat-syarikat bila mana waktu kerja ini dikurangkan, produktiviti tidak akan berubah. Terjejaslah. Okey. Apabila diceritakan tentang kesudian ataupun bagaimana permohonan untuk perkara berkenaan tentang pengurangan waktu bekerja ini juga perlu mengikut pada aturan kerja fleksibel, yang mana pemohon perlu memohon kepada majikan masing-masing. Jadi apakah Prof Bala melihat sektor-sektor yang dirasakan sesuai dalam mengimplementasikan aturan kerja pengurangan 48 jam kepada 45 jam ini, Prof? Okey, kalau kita lihat tadi kan, pengurangan masa ini actually penting untuk seorang pekerja. Rehat kan, perlu ada. Ini ada indeks kepada kesejahteraan seorang pekerja lah. Sebab seorang pekerja perlu rehat. Dia bukan masa macam mesin. Apabila kita lihat tadi tempoh masa itu berkurang, maka beberapa syarikat macam manufacturing tu mungkin kena restructure balik. Dan saya difahamkan berapa sumber manusia di dalam sektor pembuatan tu mereka sudah pun restructure lah untuk masa yang ikut dengan apa yang dikatakan dalam 45 jam. Sektor-sektor yang saya rasa immediately boleh buat adalah macam sektor pendidikan. Saya rasa banyak juga sektor pendidikan swasta kan. Mereka boleh menggunakan masa fleksibel kerja ni. Sebab sekarang isunya macam ni. Apabila kita melihat global trend, tadi Encik Kamil mengatakan bahawa ILO telah meletakkan 40 jam kan. Jadi saya rasa banyak negara sudah pun ke arah itu. Kalau kita lihat pun OECD pun diletakkan 32 jam. Dan juga negara macam Chile dan semua itu. Jadi nampaknya kita seorang pekerja tu dia manusia kan, dia perlu rehat. Tapi dalam masa rehat itu saya rasa seorang pekerja juga boleh menambahkan produktiviti dalam diri dia sendiri, sebab dia bekerja, dia tahu kenapa, apa matlamat pekerja tu, dan seterusnya macam mana matlamat itu boleh dicapai. Jadi saya rasa sektor-sektor yang perlu sekarang melihat semula mungkin sukar sikit ialah sektor manufacturing, perkilangan, dan juga sektor-sektor macam saya rasa construction, sektor even peladangan pun mungkin, sebab itu dia ikut musim kan, buah-buahan semua tu. Tapi seorang majikan yang bertanggungjawab,
Dan seorang pengurus sumber manusia yang dilantik, dia perlu kreatif lah, inovatif. Apabila ada perubahan undang-undang berlaku, dia tidak boleh letak tunggu dan lihat. Dia kena mereka sudah ada laluan semua tu kena buat. Sebab mereka pun pernah melihat negara-negara lain macam mana mereka buat. Jadi it is not satu perubahan drastik, tidak. Kalau Encik Ismail ingat pada waktu mula-mula sekali kita buat gaji minimum, Encik Kamal tahu majikan tak setuju langsung, anda tak setuju. Mereka kata sukar nak bayar. Tapi pada hari ini sudah adjust balik. Jadi adjustment tu akan buat, sebab saya kata tadi long term ni seorang pekerja akan stay. So bila dia rasa macam diri dia dihargai lah kan. Sekarang ni saya terus mengatakan, sebab saya kata sumber manusia, saya kata adalah mengatakan respect tu penting. Jadi apakah harapan pekerja tu di situ tempat kerja lah, dia menjadikan macam tempat tu dia nak pergi jugalah daripada rumah ke tempat tu. Bukan mereka rasa macam tertekan. Jadi perubahan yang nampak dalam akta ni adalah perubahan yang ke arah menjadikan hubungan industri yang harmoni. Tadi Encik Kamal cakap, awak pekerja ni antara pekerja terbaik di dunia. Kenapa? Pernah tak Encik nampak banyak strike berlaku, mogok sebagainya? Jarang berlaku. Jarang berlaku sebab mereka faham keadaan ni kan. Jadi tiba masa untuk kita sekarang ni, kita mengambil peluang yang baik ni untuk menjana pendapatan untuk bukan saja di syarikat, juga di ini. Jadi saya rasa in the long run majikan boleh adjust balik. Sebab itu saya rasa tadi kata bermula 2017 siri perundingan dan perbincangan itu bukan dia buat dalam tiba-tiba, tak ada. Dia juga telah melihat kajian-kajian telah dibuat luar negara, dan seperti mana saya sendiri telah melihat kajian-kajian yang berkaitan dengan sumber manusia, dan saya balik kepada Encik Ismail, hubungan industri. Sebab hubungan industri tak ditekankan. Dari perubahan akta ni yang nampak ni kepada hubungan industri. Apa maksud hubungan industri? Hubungan harmoni antara satu pekerja dan pekerja lain. Ini untuk mengurangkan eksploitasi majikan. Yes, true. Sebab kita come up with the productivity ni bukan saja pekerja diletakkan sebagai mesin saja. Tapi apa reward ada tempat kerja? Apa yang reward ada? Apakah kerjaya ada tak situ? Kata seorang pekerja bermula kerani. Takkanlah 5 tahun masih lagi kerani. Saya nampak sendiri saya sendiri nampak ada kes di mana seorang pekerja bermula dengan sebagai chargeman, sepatutnya jadi assistant engineer, masih lagi chargeman. Jadi dia kerja 30 tahun masih lagi stay dekat syarikat itu. Mengembangkan career tu. Ya, dia stay syarikat itu. Sebab dia kata, saya tak ada choice. Saya suka kerja. Jadi, kenapa tidak ada perubahan career development? Jadi sebab tu akta-akta ini saya rasa memberi kesejahteraan lah kepada rakyat. Kita cakap kemakmuran bersama. Apa maksud kemakmuran bersama? Kita ada dasar kebangsaan tapi tak berlaku di tempat kerja. Jadi saya rasa dasar di peringkat kebangsaan, di peringkat dunia, ILO dan World Bank dan sebagainya itu, mereka juga melihat kepada tempat kerja. Jadi sebab itu saya rasa MTC sekarang ni mereka juga telah sedar, saya nampak sedar, dan mereka juga sekarang partnership dengan MEF dan sebagainya. Dan ini perlu berlaku di tempat kerja. Jadi kesejahteraan rakyat ni bermaksud pekerja lah. Jadi perubahan ini saya rasa memberi kesan kepada kedua-dua belah pihak. Hubungan industri itu penting untuk memberikan satu suasana tempat kerja lebih harmoni antara majikan dan juga pekerja dan juga suasana tempat kerja. Prof dan juga Tuan Kamarul, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali semula dalam Bicara Naratif. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Pada masa ini, ekspor ayam masih tidak dibenarkan dan kita ada mendapat feedback bahawasanya bekalan ayam pada masa ini ada berlebihan dan dengan itu harganya telah mula stabilize, malah telah turun kepada paras harga di bawah harga siling.
Namun kerajaan belum membuat apa-apa keputusan untuk mengubah dasar-dasar yang telah ditetapkan tersebut kerana kita ingin memastikan supaya bekalan ayam berada dalam keadaan yang stabil dan harga juga berada pada paras yang kekal di bawah daripada harga siling. Rukun negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian rukun negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap satu hari bulan setiap bulan. Dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. Baik, kita bersua kembali dalam bicara naratif pindaan Akta Kerja 1955. Tadi banyak diceritakan berkenaan tentang pengurangan waktu bekerja, maternity leave, paternity leave dan juga beberapa lagi inisiatif-inisiatif lain yang telah termaktub di bawah Akta Kerja 1955. Satu perkara yang ingin diberikan perhatian oleh Tuan Kamarul adalah bercerita tentang isu buruh paksa yang mungkin tidak banyak diberikan perhatian, tetapi inilah ruang yang terbaik untuk kita menggarap dan juga menggagaskan isu tentang buruh paksa. Bagaimana penjelmaan definisi buruh paksa itu ditakrifkan di bawah Akta Kerja 1955 dan bagaimanakah set tingkah laku yang dikategori dan dikonotasikan sebagai buruh paksa itu, Tuan? Mengikut pindaan yang baru ini dalam Akta Kerja, sebelum ni tak ada berkenaan tafsiran buruh paksa. Tapi pindaan yang baru ini adalah satu pindaan yang bagus dan baik untuk Malaysia sebenarnya. Kerana dalam akta ini menyatakan takrifan buruh paksa adalah sebagai ugutan, penipuan atau paksaan oleh majikan terhadap pekerja untuk menjalankan kerja dan menghalang pekerja daripada meninggalkan tempat kerja berkenaan. Isu buruh paksa ini dah jadi satu masalah sebenarnya dekat Malaysia ni. Bila mana US telah mengeluarkan kita atau memasukkan kita ni dalam istilah buruh paksa dan tier 3 pula tu. Okey. Jadi ada masalah-masalah yang seperti mana barangan kita tidak untuk dihantar ke US tidak dapat dihantar dan ada juga syarikat-syarikat ditutup kerana barangan mereka tidak boleh dihantar ke US. Ini adalah isu-isu buruh paksa sebenarnya. Perkara ini menjadi satu masalah yang besar dan ini telah mengakibatkan banyak kerugian pada Malaysia sebenarnya, seperti mana yang terjadi dekat isu dekat di FGV.
di Saimdabi, itu jadi isu-isu yang besar bila mana minyak masak kita tidak boleh dijual dekat sana. Jadi kerajaan telah mengambil pendekatan yang baik untuk mengelakkan isu buruh paksa ini berlarutan. Maka kerajaan telah memperkenalkan satu dalam peruntukan yang ada ini, pindaan ini, masukkan buruh paksa. Dan saya berharaplah dan saya merayu kepada majikan-majikan, janganlah menggunakan pekerja-pekerja yang bekerja dengan syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan kepada pekerja-pekerja. Dan akhirnya yang ruginya adalah rakyat kita. Kerana dia mengakibatkan ekonomi kita terjejas. Jadi saya mahu perkara ini dibendung, dan oleh sebab itulah saya kata tadi, satu perkara adalah penguasaan itu penting. Penguasaan tu. Jadi kalau penguasaan oleh Jabatan Tenaga Kerja dibuat, saya rasa perkara ini boleh dielakkan. Tapi mungkin malangnya bagi kita, oleh kerana pegawai-pegawai JTK tak cukup, mungkin juga kerajaan tidak melihat isu ini adalah isu yang besar, maka perkara ini tak ditambah. Saya ingat perkara ini kita dah minta, saya ingat dalam 10 tahun yang lepas kita dah beritahu bahawa perlu ditambah untuk inspection, tapi masih sehingga sekarang masih lagi tidak berubah. Jadi saya berharapkan kepada kerajaan untuk melihat perkara ini dan tambah pegawai-pegawai JTK untuk keselesaan, kebahagiaan dan mungkin bagi untuk negara kita ni menjadi negara yang tiada lagi buruh paksa. Okey. Bercerita tentang buruh paksa juga, ia berlanjutan dan juga berkorelasi tentang isu penamatan perkhidmatan ataupun kontrak yang tidak dipatuhi, dan juga isu-isu tentang notis yang perlu dilakukan sebelum penamatan perkhidmatan yang termaktub di bawah Akta Kerja 1955. Apakah isu-isu sedemikian, Prof, masih lagi menjadi perdebatan berkenaan tentang penamatan perkhidmatan yang mengikut kepada lunas undang-undang dan juga peraturan di bawah akta-akta yang disediakan? Okey, kalau kita lihat dia unfair dismissal lah dan fair dismissal. Alright. Kalau unfair dismissal ni ialah di mana dia kena dismiss lah oleh seorang majikan dalam keadaan sesuatu dia unfair. Jadi pekerja tu ada hak untuk bawa isu ni lah. Jadi masalahnya sekarang ni dia kena ada domestic inquiry kan. Kena domestic inquiry dia kena tubuhkan dalam syarikat tu macam small mahkamah. Proses itu. Dia proses tu kalau once dia ada nampak isu tu unfair tu, pekerja boleh melaporkan. Tapi masalahnya ialah kebanyakan pekerja ni dia kerja di bukan kesatuan sekerja. Jadi mereka tidak ada ilmu kan. Tidak ada ilmu ataupun mereka tidak dapat satu bagaimana nak laporkan kes semua tu. Sebab tu MTC dia banyak bantu. Dia pun kekangan manpower. Jadi lepas unfair tu, kalau tidak ada domestic inquiry tu, pekerja boleh bawa ke Jabatan Tenaga Kerja dan seterusnya boleh bawa ke Mahkamah dan sebagainya. Ya, sebab itu penting kesatuan sekerja ditubuhkan. Bagi saya macam ni, satuan sekerja inilah yang menyebabkan banyak dasar-dasar perburuhan terjadi. Salah satu gaji minimum. Ingatlah lagi tahun 80-an Tan Sri Zainal Rampak yang bermula cakap tu, hari ini jadi gaji minimum. Mereka ni hanya 7%. Tapi kesan tu besar. Even akta ni pun saya rasa. Akta-akta yang tadi kita nampak ada keseluruhan tu adalah daripada kesan satuan sekerja ni sekarang pada hari ini kita nampak seluruh dunia telah berubah. Dia nak jadi partnership. Maksudnya kalau kita lihat balik teori-teori yang ada sedia ada pun dalam tahun 60-70 pun memang dikatakan satuan sekerja ini ditubuhkan untuk menjaga perlindungan pekerja. Tapi pada hari ini kan kita nampak mereka sedia untuk berunding, dan sebab perundingan itulah jadi semua ni. Jadi gaji minimum, jadi isu penamatan itu penting sebab dia akan melibatkan kos, dan baru ni kita pun nampak indeks di peringkat dunia pun kita menurun tangga tu kan. Jadi saya rasa unfair tu tak pastinya berlaku, tapi berlaku atas sebab tentu. Ada juga satu kes tu pekerja boleh ambil penamatan sendiri, dismissal. Constructive dismissal kan. Dia boleh pergi sendiri tapi tak beranilah pekerja tu. Sebab bayar undang-undang dia boleh buat. Dia boleh kalau katakan dia contohnya sexual harassment lah kan. Pekerja tu rasa tak tahan sekarang ada undang-undang sexual harassment tu ada dalam akta tu mengatakan notis. Dia boleh buat constructive dismissal dan dia ada hak untuk buat itu. Jadi kita tak nak sampai ke tahap itulah. Sebab tu saya kata setiap pekerja juga kena ada knowledge.
Sebab tu pihak kerajaan, macam tadi Encik Ramon cakap tu, dia kena bagi knowledge sebenar-benar tentang akta ni. Okey. Jadi macam apa yang RTM buat hari ini, itu satu baiklah. Sebab kita nampak benda ni telah dikemukakan untuk publik bahawa ada perubahan undang-undang dapat hak mereka. Jadi setiap pekerja tu kena tahu hak mereka apa. Okey. Prof Bala bercakap tentang constructive dismissal juga, ada juga isu yang menyebabkan pekerja itu terpaksa berhenti secara sukarela disebabkan tekanan daripada suasana pekerjaan. Contohnya, sama ada majikan itu menukarkannya kepada satu perkhidmatan lain yang tidak bertepatan dengan bidang kerja ataupun menyebabkan pekerja itu berasa tertekan dengan suasana kerjanya. Jadi, apakah isu-isu ini masih berlaku dan apa penyelesaian yang boleh dicadangkan dalam isu berkenaan tentang dismissal seperti itu? Okey, so isu ini masih berlaku. Sebab tu saya kata banyak berlaku di syarikat-syarikat kecil. Mikro ke ataupun SME berlaku. Sebab tu seorang majikan bertanggungjawab perlu juga mengajar pekerja tu. Macam kita pergi sekolah kan. Kalau guru tak mengajar betul, habislah pekerja tu. Pelajar tu akan tak pergi universiti lah. Jadi kita boleh anggap sekolah itu adalah tempat majikan. Jadi saya nampak kan banyak syarikat macam GLC company yang large company tak ada masalah. So mereka memang ikut lunas global standard. Sebab kalau melabur datang ke Malaysia kan, mereka melabur ke sini, mereka akan lihat labor standard kita. Dengan perubahan akta ini, saya rasa boleh menarik pelabur datang ke Malaysia kerana mereka nampak di satu yang baik. Jadi bila balik kepada yang constructive dismissal tu, memang pekerja ramai tidak tahu bahawa ada undang-undang yang boleh membenarkan mereka boleh buat constructive dismissal. Jadi apa yang berlaku ialah mereka simpan dalam hati. Bila simpan hati, itulah berlaku isu productivity. Sebab mereka tak ada tempat untuk meluahkan. Lepas tu saya sudah memperkatakan tentang satu model baru tu, NER, Non-Union Representation. Sebab kita pun dah sedaya upaya, masih lagi 7% kan. Jadi sekarang saya nampak ada usaha-usaha telah dibuat dan kerajaan pun telah ukar undang-undang Trade Union Act pun sudah nampak membenarkan untuk masuki. Jadi NER ini tempat untuk pekerja wise up masalah dia orang. Bukan saja masalah grievances tapi juga bagi pandangan. Di tempat kerja tidak ada tempat tu, tidak ada. Jadi kalau seorang pekerja katakan dia bukan menentanglah, dia bersuara, maka dia kena ditempatkan tempat lain pula. Jadi ini tidak baiklah bagi saya. Satu yang hubungan kemanusiaan itu tak baik. Jadi hubungan industri ini perlu harmoni, kena ada satu tempat pekerja tu boleh bersuara. Tapi di macam union tu ada, tapi nampaknya ada juga diskriminasi berlaku juga. Union tak diberi peluang pekerja untuk masuk ke union. By hak mereka boleh masuk. Jadi saya rasa tiba masa union itu, dalam kajian sahaja saya pun telah buat saya banyak kali telah bentangkan dalam my PhD sendiri pun, POST Malaysia satu yang terbaik sekali. Nanti Encik Effendi tahu yang jadi presiden tu, dia jadikan model baru kerana pekerja letak bersama dengan CEO. Bila mereka buat penjualan waktu tu syarikat swasta dululah sebelum DRB diswastakan. Waktu tu union dirunding oleh pihak pengurusan atasan. Jadi yang mempengerusikan mesyuarat union dengan itu adalah CEO sendiri datang. Jadi kenapa ini tak boleh berlaku sekarang? Ya, dalam isu itu kita sedia maklum baru-baru ini juga isu tentang e-hailing ataupun pekerja-pekerja dalam industri e-hailing, gig economy ini juga menjadi satu isu kerana isu ini seolah-olah tidak menunjukkan penyelesaian ataupun ke arah penyelesaian. Apa mungkin komen Tuan Kamarul dalam isu pekerja e-hailing dan juga gig economy ini? Isu gig ekonomi ini adalah dia berkembang semasa PKP lah yang itulah. Dan dalam akta kerja isu gig ekonomi ini dia sebenarnya tidak dilindungi. Dan tapi pindahan yang baru ini ke arah untuk menyatakan bahawa mereka-mereka ini adalah dalam pekerja sedang dibuat. Pasal dia ada istilah dianggap pekerja itu ada dalam ini. Siapa itu pekerja? Ada. Dia mengawal cara orang dan sebagainya ada dalam ini. Jadi isu e-hailing ini adalah kerana satu, dia tidak dianggap sebagai pekerja dalam akta. Itu satu isu. Bila tak dianggap sebagai pekerja dan tidak dilindungi oleh akta ini, maka semua faedah-faedah yang ada ni mereka tidak dapat. Semua. Jadi itu satu isu. Isu kedua adalah mereka macam e-hailing, mereka tidak ada satu badan selia sebenarnya. Kerajaan tidak letakkan mana-mana kementerian untuk menyelia
mereka ini. Okey. Dan baru-baru ini saja Kementerian Pengangkutan membuat pengumuman bahawa Kabinet telah mengarahkan Kementerian Pengangkutan sebagai badan untuk buat akta yang baru kepada mereka dan badan yang boleh menyelia mereka-mereka ini. Oleh sebab itulah bila mana mereka tidak dikategori sebagai pekerja, banyak masalah yang timbul. Ketidakpuasan hati, macam Bala beritahu tadi, bila perasaan ketidakpuasan hati itu berlaku dan dia akan mengakibatkan banyak masalah dalam industri tersebut. Jadi consumer lah. Ya, dan kesannya adalah consumer lah akhirnya. Jadi perkara-perkara inilah yang menyebabkan kita MTUC sedang berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia untuk menganggap bahawa e-hailing ini, gig ekonomi ini dianggap sebagai pekerja. Saya ingat isu itu akan berterusan dan sehingga mereka ini dianggap dikategorikan sebagai pekerja, masalah akan timbul selepas ini kalau tidak dianggap sebagai pasti perjuangan berterusan itu perlu dilakukan supaya hak perlindungan mereka yang bekerja dan juga makan gaji ini juga perlu diberikan perhatian dan juga suruhan yang lebih lanjut. Tuan Kamarul dan juga Prof, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali dalam bicara nanti untuk kita menutup pada malam ini. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Tidak akan dibenarkan lagi sebarang ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Mesti diekspor dalam bentuk-bentuk yang lain, dan untuk memurnikan perkara ini, pihak KP dan HEP akan berunding dengan pihak-pihak yang terbabit, terutama sekali yang mengeluarkan lesen-lesen ekspor minyak masak dalam bentuk polybag. Ini Malaysia. Tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa. Tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Lihat warna tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka. Besok kembali dalam bicara nanti pindaan Akta Kerjasama Malam 25. Prof Bala tadi ada ingin juga menyentuh tentang P-hailing dan juga e-hailing ini, satu industri yang semakin menjadi tumpuan pilihan tetapi perlindungannya itu tidak termaktub di bawah Akta Kerja ataupun mahupun di bawah mana-mana akta yang bersangkutan dengan pekerja dan juga majikan. Apa mungkin kesimpulan? Bagi pandangan saya macam ni, landscape sumber manusia sudah berubah sekarang ni. Saya nak cakap pasal golongan muda ni,
mereka ni sangat di sekolah pun mereka sudah nampak bahawa ini mendapat pendapatan tinggi. Contoh kan, fleksibel kerja ni kenapa ditubuhkan? Mereka boleh bangun pukul 10 pagi dan mereka boleh kerja 2 jam, lepas tu mereka boleh lepak dekat Starbucks dengan kawan-kawan diorang. Dan kereta pula kereta mereka sendiri, dia punya motor sendiri. Jadi mereka rasa macam so relax lah dan tidak ada siapa pun kontrol mereka. Tetapi isu ialah katakan keselamatan sosial tu tidak ada, mereka tak sedar. Jadi orang-orang muda ni nak menarik perhatian datang ke tempat kerja macam tradisional punya kerja lah, so manufacturing semua tu, maka perlu ada undang-undang ini jujurnya boleh bantu mereka ni. Kalau tidak, mereka akan teruskan juga sebab macam ni. Satu dasar kita mengatakan 4.0 IR. Kita pun berdasarkan pada IT lah, kita nak bawa mesin lah. Dan lepas tu jadi kita pun ada application baru seperti banyak application yang boleh membawa mereka e-link kan. So akhirnya pekerja ini dia akan pilih ini sebab ini mendapat pendapatan lumayan. Contoh engineer Ismail lah, kalau dia kerja katakan 1 bulan, flexible hours dia dapat 3,000. Kenapa dia kerja 1,500? Jadi itu isu jadi sekarang ni mereka tak nak masuk universiti. Mereka kata masuk universiti, tapi ini tidak bagus sebab kalau mereka tak masuk universiti, kita akan kurangan jurutera, kita akan kurangan pakar-pakar dalam teknikal dan akhirnya jadi sekarang saya nak lihat selihat kembali balik dasar sumber manusia itu di peringkat sekolah lagi. Tapi jadi, gaji jurutera pun tak kompetitif. Tak kompetitif. So mereka rasa baik I jadi Grab driver, influencer ke? Ya, dia bukan driver, dia jadi majikan sendiri. Dia tapi cuma bila berlaku aksiden ke, berlaku ini jadi. Tetapi bolehkah kita stop trend ini? Itu isu dia. Jadi saya rasa akta yang dibuat ini saya sangat setuju boleh menarik mereka untuk masuk pasaran kerja. Okey, baik. Dan itu pentinglah. Okey, terima kasih Prof. Kesimpulan daripada Tuan Kemaru sudah pasti MTUC banyak terlibat secara langsung dan juga secara langsung dalam penggubalan pindahan Akta 1995. Kesimpulan pengharapan mungkin selepas ini penambahbaikan yang akan berlaku dalam pindahan akta kerja dan juga akta yang bersangkutan dengan pekerjaan. Sudah tentu akta ini adalah satu akta yang sentiasa bergerak sebenarnya. Suatu akta itu dia tak boleh statik dan dia mesti bergerak mengikut keadaan semasa. Jadi untuk MTUC kita akan sentiasa memperjuangkan dan juga akan sentiasa meminta, mendesak kerajaan untuk menambah baik mana-mana akta sekalipun. Dan kita berterima kasih sebenarnya kepada Perdana Menteri dengan keadaan sekarang. Perdana Menteri telah membuat satu dasar kepada pekerja-pekerja sekarang ini, iaitu semua akta-akta yang melibatkan pekerja cuba dipinda sebaik mungkin. Dan satu penghargaan kepada kerajaan pada hari ini dan di bawah Kementerian Sumber Manusia kerana telah bergerak begitu jauh sebenarnya. Tapi walau bagaimana sekalipun kita perlu melihat perkara ini sebagai satu pindaan yang baiklah. Okey, baik, sama-samalah kita menterjemuhkan dan juga menterjemahkan perkara ini kepada kebaikan dan juga perlindungan kemaslahatan daripada pekerja juga. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman dan juga Tuan Kemaru Bahri Mansor dari MTUC kerana bersama kami. Terima kasih juga kepada pihak MTUC dan juga NHRC kerana bersama kami pada malam ini. Alhamdulillah kita memberikan gambaran pindahan akta kerja 1995 untuk memberikan gambaran dan juga suluhan kepada kebajikan pekerja. Semoga ia dapat merealisasikan hasrat memberikan perlindungan yang lebih kompetitif kepada pekerja. Dengan itu, terima kasih bersama kami dalam Bicara Natif. Kita tinggal keadaan dengan Assalamualaikum. Selamat malam.